سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kasih kepada Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di dalam masjid pada hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Marilah sama-sama kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita berada pada hari yang dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa pada hari ini. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yawma Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun hadha yawmun najiyullahu nabiyyu Najiyullah Bani Israel min aduwihim fasama Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi tasumu yauma Ashura. Mereka berpuasa pada hari Ashura. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia ni? Puasa apa? Hadza yaumun salihun, dia kata hari ni hari yang baik. Hadza yaumun Najiyullahu Bani Israel min aduwihim fasama Musa. Hari ini hari yang Allah beri kejayaan kepada Bani Israel daripada musuh mereka. Hari ini Allah selamatkan Bani Israel. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel merentasi Laut Merah, maka mereka berjaya selamat. Mereka semua berjaya selamat. Maka pada hari inilah maka Nabi Allah Musa berpuasa pada hari itu, kata orang Yahudi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ahaqqu bi Musa minkum. Sebenarnya aku ni lebih berhak kepada Nabi Allah Musa daripada kamu. Kalau kamu mengagungkan Nabi Allah Musa, sebenarnya aku ni lebih berhak mengagungkan Nabi Allah Musa daripada kamu. Fasamahu wa amara bisiyamihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan suruh umat Nabi juga berpuasa, iaitu pada hari yang ke-10, iaitu pada esok hari. Pada hari yang ke-10, yakni hari esok. Dan apabila dibagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, wahai Nabi,
Hari ke-10 hari Ashura ni hari orang Yahudi dan Nasara puasa. Maka kata Nabi SAW, kalaulah Nabi ini dipanjangkan umur pada tahun hadapan, Nabi akan puasa pada hari ke-9 dan hari yang ke-10. Sebab apa tuan-tuan? Nak bagi beza, nak bagi beza orang Islam dengan orang Yahudi ni sampai ke tahap tu. Orang Yahudi puasa pada hari 10, maka Nabi kata kalaulah Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi, maka Nabi akan puasa pada hari yang ke-9, kerana tak mau bagi sama dengan orang-orang bukan Islam. Maka Allah takdirkan umur Nabi tak sampai tahun depan dengan 9 Muharram itu, maka Nabi SAW meninggal. Sebelum itu, maka Nabi tak dan puasa pada hari yang ke-9. Maka kita disunatkan puasa pada hari yang ke-10. Kalaulah kita ada kemampuan, kita boleh puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-10, ataupun kita puasa hari yang ke-10 dan hari yang ke-11. Kalau nak puasa hari 10 saja pun tak apa. Kalau tak mau puasa pun tak apa. Pilih yang mana? Boleh pilih. Jadi hari ini hari yang ke-9. Kalau tuan-tuan nak puasa pun boleh lagi. Dia kata tak makan sahur, tak makan pun tak apa, sunat saja. Jadi tuan-tuan boleh ubah niat, aku nak puasa ni. Lah ni boleh lagi. Boleh ubah niat lagi nak puasa pada hari ni. Kalau tak ready lagi, puasa esok dan lusa. Kalau tak mampu puasa esok pun cukup. Iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Hari yang ke-10 ni sangat banyak peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang dicatatkan dalam sejarah ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa kemenangan-kemenangan Islam yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat-umat yang terdahulu. Antaranya ialah hari yang pertama Allah ciptakan alam ini ialah pada hari yang 10 Muharram. Hari yang Allah menurunkan rahmat. Hari yang Allah mula turunkan hujan. Hari yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan arash. Hari yang Allah taala jadikan Lauhul Mahfuz. Hari yang Allah Subhanahu wa taala mencipta Jibril. Hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Hari yang Allah taala ampunkan dosa Nabi Allah Adam. Hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Banyak cerita. Seperti mana orang-orang Yahudi mereka menyatakan hari itu adalah hari yang Allah selamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Selamat daripada laut. Lari. Allah Ta'ala bagi mereka merentasi laut. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Bin Abbas kata ketegaknya orang Yahudi ni. Walaupun dalam keadaan yang macam tu Allah selamatkan mereka. Nabi Allah Musa pergi munajat di Bukit Tursina, mereka sembah lembu pula dah. Ini hari yang sangat mulia yang kita ada pada hari ini. Yang pertama ialah nak bagi tahu kepada kita supaya kita orang Islam ni tak boleh sama dengan orang bukan Islam.
Dari segi pemikiran pun kita tak boleh sama. Dari segi gerak kerja kita pun tak boleh sama. Dari segi pakaian kita pun tak boleh sama dengan orang bukan Islam. Kita ada identiti kita sendiri. Ini yang kita nak kena bawa kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Tak boleh sama. Bagaimana Nabi SAW bila orang mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ini hari orang Yahudi, Nasara, mereka puasa. Mereka agungkan Nabi Allah Musa." Oh, kalau macam tu, kata Nabi, saya nak puasa lebih sehari daripada mereka supaya tak mau bagi sama dengan mereka. Nabi SAW, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Qad nara, sungguhnya kami melihat. Allah Ta'ala kata kami tengok Nabi SAW taqalluba wajhika fis sama'. Angkat muka, angkat tangan tengok ke langit. Kerana Nabi tak suka bila orang Yahudi kata Muhammad ni dia lawan, tak mau sama dengan kami, tapi menghadap kiblat kami. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi masih lagi menghadap. Nabi menghadap ke arah Nabi menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis. Maka orang Yahudi kata kepada Nabi Muhammad, "Cuba tengok Muhammad, dia tak setuju dengan kita, tapi dia pergi duk menghadap kiblat kita." Maka Nabi SAW menghadap ke arah langit. Sampai habis betul kah? Menghadap ke arah langit, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, boleh tukarlah. Ya Allah, tolonglah tukar ke arah Baitullah." Maka Nabi pun sembahyang. Bila Nabi sembahyang, satu hari Nabi sembahyang, duduk tengah sembahyang Zuhur tak silap, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka kamu kena ubah wajah kamu ke Masjidil Haram. Duduk tengah sembahyang, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Madinah kan? Kan Mekah lah. Madinah kan? Ada Masjid Qiblatain. Kan? Masjid dua Qiblat, ada dua mihrab. Tuan-tuan sembahyang, tengok sembahyang di sana mihrab, di atas sana pun dia buat lambang mihrab Qiblatain, masjid dua qiblat. Ketika itulah Nabi dengan para sahabat duduk tengah sembahyang. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, "Kalih tukar menghadap ke arah sana." Apa pandangan tuan-tuan? Duduk tengah sembahyang ni, nak kalih ke tak? Ni, tu imam duduk belah ni tadi ni, tiba-tiba nak tukar pergi jadi kiblat belah sana tu. Nabi pun kalih muka dia ke arah depan ni. Para makmum tengok Nabi kalih. Nabi berjalan pergi ke depan. Nabi menghadap ke arah sana. Pada ketika itulah tuan-tuan, nak ikut tak tu imam? Tuan-tuan ni nak ikut imam tak? Kalau tu imam mayang tadi ni, dia kalih belah tu, tuan-tuan nak ikut tak? Tuan-tuan kata tu imam ni pening ke? Tu imam ni pening ke? Tapi para sahabat Nabi buat
mereka ikut Nabi kalih ikut pi belah sana. Hak ni yang kata pemikiran Islam tak akan sama dengan pemikiran orang bukan Islam. Kita tak boleh bagi sama. Orang Islam tak boleh letak pemikiran dia ni pemikiran yang tidak berlandaskan Islam. Mesti tak boleh sama dengan pemikiran logik manusia. Hari ini kalau orang yang berpegang dengan logik, orang ini dia akan kata, "Po ni boleh ke?" Dia akan pertikaikan Islam. Bagi mereka logik ke Islam boleh menang kalau tidak ada tolong daripada orang bukan Islam. Contoh, orang Islam sikit bolehkah menang? Sikit tak boleh menang. Baca. Sikit tak boleh menang. Ini pemikiran orang yang guna logik. Tapi kita pemikiran Islam, Allah Ta'ala sebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa ramai golongan yang kecil. Ghalabat kathirat, mengalahkan golongan-golongan yang besar. Cuba tengok. Maka ini pemikiran Islam. 313 lawan dengan 1000. Tak payah duk cula lah. Pakai kalah siang lagi. Tapi dalam Islam, golongan Badar yang bilangannya 313. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada Islam. Ini maksud pemikiran Islam. Pemikiran Islam ni dia tak sama dengan orang yang hari ni duk fikir. Dan pemikiran Islam ini mesti atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan guna akal dia saja, tapi dia tidak gunakan asas Al-Quran. Contohnya tuan-tuan, bila orang cadang kat kita, hang, kami lantik hang jadi ketua, mau tak? Sebab bila hang jadi ketua, hang boleh ubah apa saja yang hang nak. Maka kita kata, okeylah, kita menang dulu, orang lantik kita, kita jadi ketua, kita boleh ubah apa yang kita nak. Ini logik akal manusia. Tapi kalau tak pandukan dengan Quran, dia akan faham macam tu. Tapi Quran dan hadis sirah Nabi mengajak kita bagaimana Nabi SAW diberi tawaran yang sama. Ya Muhammad, kamu nak kaya tak? Ya Muhammad, kamu nak wanita tak? Ya Muhammad, kamu nak jadi ketua tak? Ini yang ditawarkan oleh Quraisy kepada Nabi SAW permulaan Islam. Kalau kamu nak, kami nak bagi kamu harta yang banyak sehingga kamu jadi orang yang paling kaya. Kalau kamu nak, kami nak berikan kepada kamu wanita yang cantik. Kalau kamu nak, kami nak lantik kamu jadi ketua. Bila lantik jadi ketua, boleh ubah apa yang kita nak. Nabi jawab apa? Law wada'u syamsi 'ala al-yamin wal qamar 'ala al-yasar ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau hampa bagi matahari belah kanan pun, bulan belah kiri pun, tuan-tuan, kalau kita boleh pegang matahari, kita jadi kuasa kaya, boleh kontrol matahari, kita jadi orang kaya.
Sebab sumber tenaga dunia adalah matahari. Orang jadi CEO sadar pun kaya dah. Tu hak pegang ayat. Cuba bayang, matahari, seluruh dunia orang guna matahari. Dia ambil sekupang sudah. Dia akan jadi orang kaya dah. Nabi kata, kalau aku diberikan hak untuk menguruskan matahari pun, atau menguruskan bulan pun, ala an atruka hazal amr, untuk aku tinggalkan urusan Islam ini, ma taraktuhu, aku tidak akan tinggalkan. Ini pemikiran Islam yang Nabi ajak. Kata, kalaulah kamu nak bawa Islam, kamu tak boleh duduk dengan orang yang tak mau Islam. Kamu, walaupun kamu dilantik jadi ketua pun, kamu tak boleh buat Islam. Maka Nabi tak terima. Maka ini pemikiran Islam. Pemikiran yang berlandaskan kepada Al-Quran. Tak boleh sama dengan pemikiran logik orang bukan Islam. Mereka hanya guna akal saja, tetapi mereka tidak guna apa yang Islam ajak kepada kita. Mereka berpandukan kepada panca indera mata mereka. Mereka berpandukan kepada apa yang mereka buat sebelum ini. Tetapi kita meletakkan Allah di hadapan kita. Allah boleh selesaikan apa sahaja masalah kita. Ini orang Islam, beza. Maka begitulah juga pakaian, tingkah laku kita, gerak kerja kita, kena pakai cara Islam. Nak pi jalan, nak pi makan, tuan-tuan, nak pi makan di mana? Kita orang Islam kena pilih tempat makan. Takkan kita orang Islam pi duduk disko, kena tangkap di disko. Anak-anak kita kena tangkap di disko. Kita ajak anak kita pergi ke benda macam tu ke? Ini bukan cara Islam mengajak kita. Kita ajak cara macam mana nak pilih kedai makan. Kan? Pilih kedai yang elok. Tengok orang masak macam mana. Semua ini Islam ajak pada kita. Pakaian macam mana nak pakai. Tengok pakai serban nampak cantik je. Anak-anak kita pakai bila topi ke apa, suruh anak kita pakai. Ini maknanya pemikiran, tingkah laku kita, gerak kerja kita, rumah kita pun macam tu. Tak mau bagi sama dengan rumah orang bukan Islam. Rumah orang bukan Islam dia ada macam-macam. TV masuk terkejut, tergempak, terbalik kita tengok gambar. Sama besar dengan kita. TV dia tu di rumah tu sama besar dengan kita. Orang yang duduk dalam TV tu sama besar, bakal lebih besar pada kita rumah dia. Tapi Quran tak pernah bunyi dalam rumah. Quran tak pernah bunyi dalam rumah. Nak baca Quran pun tak tahu. Allahu Akbar. Ini yang kita tak mau. Ini yang pertama, tuan-tuan, berkenaan dengan bulan Muharram ini, iaitu mengajak kita jangan bagi sama dengan orang bukan Islam. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah awal Muharram ini nak ajak kita tentang perbezaan juga, iaitu perbezaan dari segi bulan Islam dengan bulan Masihi. Kita guna Hijri, mereka guna Masihi. Masihi diambil daripada tarikh lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Lah ni 20 Masihi. Maknanya hari ni dah 2020 tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka Nabi SAW, para sahabat Sayyidina Umar, pilih tak mau bagi sama dengan orang bukan Islam ni, maka dibuat bulan ataupun tahun Islam sendiri,
dipanggil Hijri, yang mana tak diambil tarikh kelahiran Nabi, tetapi diambil tarikh Nabi SAW hijrah. Pilih bincang ni, nak ambil tarikh mana? Sayyidina Umar bincang, nak ambil tarikh macam orang Yahudi ke? Nak ambil tarikh macam orang Kristian ke? Mereka ambil tarikh Nabi Allah Isa AS lahir. Maka bincang-bincang akhirnya setuju ambil waktu Nabi SAW berhijrah. Maknanya lah ni 1442. Kalau nak tengok dengan tarikh lahir Nabi, tuan-tuan kena tambah 53 tahun. Tu dia. 1442 tambah 53. 1494. Betul tak? 1494. Maknanya Nabi SAW lahir 1494 tahun dulu. Tapi kita tak ambil tarikh tu, kita ambil tarikh Hijri, tarikh hijrah Rasulullah SAW. Kenapa? Pasal apa pergi ambil tarikh Nabi hijrah ni? Tentulah ada sebab. Maka diambil tarikh hijrah ini, iaitulah tarikh bagaimana permulaan Islam itu diwujudkan sebuah negara Islam. Waktu duduk di Mekah tak boleh laksana Islam. Orang Mekah lawan Nabi SAW. Islam tidak subur. Maka Nabi SAW memilih Madinah. Maka Madinah menjadi bumi yang subur. Menjadi bumi yang subur. Maka permulaan Nabi menggerakkan sebuah negara Islam di bumi Madinah. Inilah perkara yang kita nak kena ambil berat. Dan suatu bid'ah yang besar. Hari ni orang duk kalut bid'ah diboleh tu. Kan? Nak wirid pun tak boleh, nak baca talqin pun tak boleh. Kan? Depa habis-habis ni bangkit terus pergi duduk di luar, duduk isap rokok boleh pula dah. Tapi nak wirid tak boleh. Tu ada berlaku tu. Nak wirid tak boleh, isap rokok di luar surau masjid boleh pula. Nak baca talqin tak boleh. Bid'ah. Sedangkan bid'ah yang paling besar dalam negara kita hari ini ialah tidak tertegaknya sebuah negara Islam. Itulah bid'ah paling besar. Bid'ah besar bila tidak menegakkan sebuah negara Islam. Sebab Nabi SAW menegakkan sebuah negara Islam di Madinah. Maka kerja untuk menegakkan negara Islam ialah kerja sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dengan sunnah inilah maka kita dapat melaksanakan apa sahaja agenda Islam. Sebab itulah Nabi hijrah, kerana Nabi nak menegakkan sebuah negara Islam di bumi Madinah. Nak islah, nak ajak, nak didik masyarakat, nak ajak, nak didik sebuah kampung, sebuah keluarga, sebuah masyarakat, sebuah negeri dan sebuah negara. Bukanlah suatu yang mudah kalau kita hanya al-amru bil ma'ruf saja. Wan nahyu 'anil munkar tak boleh buat. Kalau kita sebagai orang yang berdakwah ajak saja, kita al-amru bil ma'ruf jelah. Wan nahyu 'anil munkar tak boleh. Sebab kita tidak ada kuasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Tengok kemungkaran mesti tukar dengan tangan, dengan kuasa kamu. Bila kita melihat kemungkaran yang berlaku, kita tak boleh ubah. Tuan-tuan, saya baru mesyuarat dalam PBT waktu sebelum ini. Dia ubah waktu dan dalam perlembagaan PBT ini
supaya mereka boleh buat agenda-agenda mereka dengan pak yang berlaku. Sedangkan sebelum ni ada dalam PVT ni, undang-undangnya ni mereka buang. Kita nak kena ubah balik. Banyak benda yang mereka buat. Mereka nak ubah, nak bagi mudah, mereka nak berseronok. Ini orang-orang bukan Islam, agenda mereka buat. Dan kita nak ubah semua itu, ambil masa balik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Maka kerja untuk islahkan negara ini kerja yang sangat besar, yang sangat susah, yang cabaran, macam-macam cabaran dan dugaan. Ini yang berlaku. Maka Nabi SAW membina bumi Madinah ini dan membentuk sebuah negara Islam. Itulah hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membawa masyarakat mengenali siapa pencipta mereka. Itu bulan hijrah beza dia. Begitulah juga Nabi ni ambil bulan Hijri ini menggunakan kaedah tengok bulan, sedangkan Masihi melihat matahari. Apa beza dia? Beza dia lebih kurang 10 hari setahun. Kalau kita bayar gaji mengikut bulan Islam, maka kita akan dapat keuntungan setahun 10 hari. Setahun untung 10 hari. Kalau kita ambil bulan Islam, tuan-tuan, 10 hari. Kalau orang kerja pegawai kerajaan, dia akan dapat manfaat waktu pencen nanti. Sehari katakan gaji dia 200. Kalau 10 hari, maknanya dia akan dapat 2,000. Setahun dia untung 2,000. Cuba darab dengan 10 tahun, dia akan dapat untung 20,000. Kalau guna bayar gaji mengikut bulan Islam. Hari ini kita tak tahu bulan apa. Bulan apa kita tahu hari ini ya. Kan? Sebab kita hanya ingat bulan Ogos. Tapi kita tak ingat bulan Islam, bulan apa tak tahu. Kita hanya ingat bulan Islam hanya bulan Ramadan. Sebab kita puasa. Dan nak habis Ramadan kita ingat bulan Syawal. Lepas bulan Syawal, ku tak ingat dah bulan apa. Tapi kalau kita bayar gaji mengikut bulan Islam, maka pada ketika itu kita akan tunggu-tunggu, hari ini 9 bulan dah no. Kan? Kita duk ingat bulan bukan Islam ya, 28 Ogos. Tapi 9 hari bulan kita tak ingat. 9 hari bulan hari ni no. Patutlah kena puasa. Tapi nak buat tak ingat. Tak puasa hari ni kan. So puasa 10 hari bulan kita puasa. Sebab hari ni tak ingat nak buat macam mana. 10 hari bulan. Maka kalaulah diambil bulan mengikut bulan Islam, kita untung 10 hari. Ini akan dibaca oleh kita semua dalam surah Al-Kahfi. Sekali lagi tuan-tuan, kita baca surah Kahfi. Surah Al-Kahfi yang ada di dalam itu cerita tentang salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ni Quran sebut. Golong apa nama? Ashabul Kahfi ini tidur dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Pasal apa tak kata 309 tahun terus? Ini ulama bahas 300 tahun itu, nak abang kata bilangan Masihi. Kalau bilangan Hijri, dia kena tambah 9 tahun lagi. Allahu Akbar.
300 tahun sama dengan tambahan sebanyak 9 tahun kalau bukan Islam. Allah, banyak tuan-tuan. Banyak. Wazdadu tis'a. Kalau bulan Masihi 300 tahun, bulan Islam 309 tahun. Maka kita pun tak boleh sama dengan orang bukan Islam dari segi pemikiran, dari segi gerak kerja, dan juga dari segi tahun apa pun kita tak boleh ikut mereka. Ni Islam ajak kepada kita. Jangan bagi sama langsung dengan orang bukan Islam. Dan yang terakhir yang kita nak sebutkan di sini juga, dengan awal Muharram ini ialah berkenaan dengan bertambahnya umur kita dan berkurangnya saat dan waktu Allah nak panggil kita. Umur hak 40 jadi 41. Kalau hak 50, 51. Kalau hak 70, 71. Semalam pukul 12 saya balik daripada usrah. Mereka mesej kata, ustaz, ada orang nak semayang jenazah pukul 12 malam ni. Kita pun balik pergi berhenti, semayang jenazah pukul 12.30. Habis. Lebih kurang. Itu maknanya sudah sampai masa Allah panggil kita. Tuan-tuan, masa Allah panggil kita tak tahu. Kadang-kadang kita duduk tengah seronok, Allah panggil kita. Kadang-kadang kita duduk syok lagi, duit ada banyak. Aku baru sudah pencen je. Ada seorang dia pencen hari ni, esok Allah ambil dia. Tak dan nak makan duit pencen pun. Ada yang seorang tu hari ni dia pencen, hari inilah Allah ambil dia. Dia kata, aku nak buat Islam ni lepas aku pencen. Nak buat Islam lepas pencen. Pencen Allah ambil dia. Tuan-tuan, tidak ada masa. Kita tak ada masa untuk kita kata, aku ni bila Allah Ta'ala nak ambil ni dah. Allah Ta'ala nak ambil kita, kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak ambil. Yang penting kita doa semoga Allah Ta'ala ambil kita waktu kita buat baik. Dia mudah aja. Ada menyebut al-mar'u mata ala ma sya'alih. Seorang itu akan mati macam mana dia hidup. Kalau tuan-tuan kita semua nak mati dengan baik, maka kita mesti hidup dengan baik. Ada orang untuk clean. Ustaz Zainal Asri pernah cerita pada kami. Dia kata ada seorang makcik itu setengah jam setiap waktu dia akan ready untuk pergi semayang. Setengah jam dia akan ready pergi semayang. Maka Allah ambil dia waktu dia ready pergi semayang, itulah dia duduk tengah pakai kain semayang, waktu itulah Allah ambil dia. Baru ni saya pergi ziarah ayahanda Ustaz Zainal Asri yang meninggal dunia. Ayah dia ni orang yang hebat tuan-tuan. Sebab tu lahir anak hebat. Pak mesti hebat, anak hebat. Ayah dia daripada dulu sampailah meninggal dunia tak pernah tinggal semayang sunat tasbih. Setiap hari semayang sunat tasbih. Pak dia tak pernah tinggal. Dan pak dia meninggal di waktu dan ketika time waktu dia bangkit sembahyang tahajud setiap malam. Waktu itulah dia meninggal. Anak dia kata apa? Kami ni dengan ayah kami bila dia beruih gigi, dia guna sugi itu, waktu dia beruih itu dia akan bunyi macam kita nak buat itu tuan-tuan. Anak-anak akan jaga.
Waktu itulah ayah dia bangkit pagi, setiap pagi, untuk berqiyamul lail. Dan waktu itulah Allah ambil ayah dia pada hari Khamis, tuan-tuan. Pukul 2 mereka baca Quran. Tuan-tuan, nanti orang mati tak payah buka radio baca Quran. Buka radio. Kita baca Quran. Ni dah tengok ada buka radio baca Quran. Bukan kata tak boleh, tapi kita lah baca Quran. Last untuk mak ayah kita. Sepatutnya kita kena didik anak-anak kita. Bukan waktu nak ayah mati jangan baca Quran, tapi waktu ayah duk hidup lah ni pun baca Quran. Tekah pada ayah hampa. Jangan duk kira hari raya aja nak pergi ziarah di kubur. Penuh kubur hari raya. Hari lain siapa tak pergi tengok mak ayah dia. Tak pernah didik anak, bawa anak pergi kubur. Setiap hari Jumaat bawa ataupun kita pergi ke kubur, pergi ziarah mak ayah kita. Semoga nanti anak kita pun akan ziarah kita bila kita keseorangan di kubur. Tuan-tuan, pukul hari Khamis, pukul 2 petang, anak cucu ni semua baca Yasin, baca Quran. Baca ni, doa ni, anak ni doa. Ya Allah, bagilah masuk maghrib. Ya Allah, bagilah masuk maghrib. Ni anak doa ni, hari Khamis doa. Doa sampai waktu maghrib. Alhamdulillah, seronok. Anak ni seronok. Baca Yasin, biar Allah Ta'ala tangguhkan kematian ni sampai waktu maghrib. Tengok sampai maghrib, Alhamdulillah seronok. Giliak baca Quran, tak tidur malam tu. Pukul 4.45, waktu itulah waktu dia bangun. Waktu itulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma ta'ala ma sya'alaih. Orang itu akan mati macam mana dia hidup. Kalau dia hidup duk main motor je, mungkin dia akan mati di bawah tayar motor. Itu kita tak mau, tuan-tuan. Sebab dunia ni macam mana dibaca oleh Tuan Imam tadi. Sehari di dunia, di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ni Tuan Imam baca lah tadi ayat dalam surah Sejadah, iaitu sama dengan 1000 tahun. Kalaulah bandingan dunia dengan akhirat, ibarat macam kalau umur kita 100 tahun, maknanya kita baru 10% daripada sehari di akhirat. Allahu Akbar. Maknanya lebih kurang 2 jam lebih. Tuan-tuan mai tadi pukul 6, 7, 8. 8.30 tuan-tuan meninggal. Tengok macam kartu, tuan-tuan. Saya tengok kartu, saya tengok macam kita. Dia mai waktu maghrib, sekali lagi dia habis. Dia punya bulu-bulu jatuh. Dan itulah saat kematian ke kartu. Maka itulah ibarat kita, tuan-tuan, mai dunia ni. Pulun sangat dengan dunia. Tiba-tiba akhirat habis tak ada apa. Pi di akhirat hang bawa apa? Tak dan. Pulun dunia, lupa akhirat. Yang inilah yang kita nak kena ubah untuk awal tahun ni, tuan-tuan, supaya kita get ready. Bila Allah panggil kita, bila-bila masa pun kita sudah bersedia. Kita minta ampun pada Allah. Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah, tolonglah ampun dosa aku. Ya Allah, dosa aku sangat banyak. Ya Allah, berikanlah aku rajin buat ibadat. Rajin buat benda kebaikan. Doa yang kita nak kena doa selalu, tuan-tuan. Allahumma habib ilainal iman
wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, awal tahun ni ya Allah, bagi aku suka benda yang boleh menambah iman aku ya Allah. Wa zayyinhu fi qulubina, hiaskanlah dia dalam hati aku ya Allah. Jangan bagi aku duk minat benda-benda yang lain yang lara, yang tidak ingat pada kamu ya Allah. Wa karrih ilaina al-kufra, dan bagi aku benci ya Allah benda kekufuran, wal fusuq, dan benda-benda fasik, wal isyan, dan benda-benda maksiat. Bagi aku benci ya Allah. Hak jenis kufur, jenis fasik, jenis maksiat, bagi aku benci ya Allah. Bagi aku suka benda hak iman ya Allah. Dua benda ni kita minta pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua di dunia dan di akhirat insya-Allah. Untuk akhirnya tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Dan kita daripada sekolah, saya pun dulu lagi kita dah buka dah sekolah kita di Nawa, duk berjalan dah. Darjah 1 sampai darjah 3 lah ni. Pelajar kita ada darjah 1 sampai darjah 3. Bila mai jadi macam Covid apa semua ni, memang daripada dulu pun tak pernah cukup. Duit bayar gaji guru ni tak pernah cukup. Macam Ustaz Mai Ayah jugalah. Kami ni sama aja tuan-tuan. Memang kita buat sekolah bukan nak cari untung. Kita buat sekolah nak didik masyarakat, nak bentuk masyarakat. Dan tiap-tiap bulan kita kena top up 5-6 ribu untuk kita nak bagi bayar gaji dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada murah rezeki lebih, lepas ni boleh abang kat bacak pun tak apa, abang kata imam pun tak apa, telefon saya abang mai, kita boleh mai ambil. Kalau tuan-tuan nak bagi. Saya baru jumpa, baru marin dulu baru ni ya, yang terkini ni, kawan tu lama dah setahun lebih duk telefon saya. Dia nak bawa saya pergi tengok kebun dia. Dia kata nak pergi jauh mana Ustaz, saya sakit. Tak apalah, bagilah tarikh. Dia pun tak tahu, dia telefon tak boleh. Lama dia tak telefon saya, baru ni je dia telefon balik, Ustaz, saya memang tak boleh pergi dah kebun. Ustaz tolong telefon pakcik ni, pergi tengok kebun saya nak bagi dekat sekolah. Tuan-tuan, dia nak bagi 7 relung yang ada geran dan 4 relung tak ada geran. 11 relung nak wakafkan untuk sekolah. Allahu Akbar. InsyaAllah. No? Hebat orang-orang kita. Jadi untuk bekalan kita. Jadi tuan-tuan, kalau ada apa sikit boleh berikan pada sahabat kita ini yang menguruskan sekolah kita. Jadi saya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika wa hubba ma yuqarribuna ila hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.